السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. Al-Baqarah ayat 154 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengatakan bahawa siapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman nota 61, uraiannya ringkas atau tafsirannya ringkas. Demikian mulianya orang-orang yang gugur syahid. Itu saja yang ditafsirkan. Berdasarkan ayat yang kita baca Al-Baqarah 154, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, apabila mereka mati, kematian mereka itu amat mulia sekali. Kerana mereka ni adalah syahid, dan ada keistimewaan yang lain yang bakal dipunya dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan membahaskan nota-nota yang saya rakamkan ketika berada di bumi Yaman, dikaitkan dengan Al-Baqarah 154. Apakah pengajaran yang terkandung di dalam ayat tadi? Ada beberapa yang disebut oleh para ulama. Yang pertamanya, berjihad pada jalan Allah memerlukan kesabaran yang tinggi. Tapi kita kena sentuh sikit hadis riwayat Imam Muslim yang dikatakan berjuang, berjihad di jalan Allah tu apa benda dan siapa. Tabligh kata dia berjihad di jalan Allah, tapi dia guna kataan tak betul. Dia kata nak ajak orang ramai keluar dari jalan Allah. Keluar dari jalan Allah, jadi tak siap kan? Mana boleh keluar dari jalan Allah, tak boleh. Keluar di jalan Allah tu tak kena lagi. Keluar dulu. Bulan lepas tak banyak orang lewat. Sebab lepas dia ada. Lepas kenal dengan saya di kota Bandar. Kita duk pulun ceramah, dia duk pulun tasbih. Bagi peluang 5 minit, tak mesti 10 minit, tak mesti 15 minit, kena angin. Syekh kata apa? Tasbih, nak tasbih. Lepas saya duk ceramah, hormat cik bagi ilmu. Dia tengok-tengok saya. Dia yang ustaz pun tak ada angin juga. Dia taruh tadi tu, lagi medek kami. Di antara yang saya sebut, hampa ni kena ngaji. Hampa ni cakap dia buka kitab hampa, terjemah makna Al-Quran. Mana nak dapat pahala malam kita berabad. Malam kita pergi pokok juga. Itu kan, itu banyak dari buat. Kamu ngaji. Nabi kata, orang Arab dimuliakan kerana 3 perkara. Pertama, Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Aku Nabi yang akhir pun orang Arab. Bahasa dalam surga juga bahasa Arab. Jadi kalau buat problem
duk terjemah ayat Quran, mana nak dapat pahala? Kita terjemah dalam bahasa Melayu. Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang baca tu Al-Quran tu, ayat Quran tu perlu dibaca. Baru yang baca dapat pahala, yang dengar pun dapat pahala. Lepas tu saya buka, saya tengok. Bukan saya tak hafal ayat tu, hafal. Kadang-kadang kita nak bagi nikmat mata ni tengok sama walaupun kita hafal. Kan? Kita tu tengok alim banyak dah. Ungkap Indonesia lah. Pakai baju sebelah lah. Mata ni kena tengok ayat Quran walaupun kita hafal. Tahu balik dia tu. Saya baca Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang gugur kerana memperjuangkan agama Islam itu mati, bahkan mereka itu hidup, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Saya dapat pahala. Saya dapat pahala baca ayat Quran, terjemah dan baca dari ayat Quran dalam Arab. Begitu juga hadis. Baca matan. Saya kata, apa ajukan terjemah ayat? Mana nak dapat pahala? Dia tak boleh jawab. Tok guru. Tak mampu. Alam tu saya pun saja lah. Kadang-kadang kita ni pun ada ibadat elok. Geram ni kata. Pendengar baca ayat-ayat macam-macam mana tu. Hadis banyak, Quran banyak. Dia lagi tak berani. Kan? Jadi kita nak bahas. Kerana banyak golongan Arkam mengaku dia berjuang Islam. Kan? Tabligh berjuang Islam. Pak mengaku dia kita. Kami pun berjuang Islam. Tadi aku tengok TV, letak kaki tu kat TV nak tengok orang. Ada tengok ketua pemuda, cakap cukup semangat tadi. Dan lepas tentang Melayu lah. Dia nak kali tentang lepas tu saya pun tutup. Dia kata kat sini, kita tidur lagi bagi tu tengok bongok-bongok air. Sudah saya tidur dia nak mimpi dia tahu dia lah. Cabut. Ya Allah, sampai terbawa dalam mimpi. Tiap momen mimpi. Saya mimpi, saya kata tak tadi yang manggil. Saya cakap putih. You ni, your speech is very good. Kan? Tapi, bila tak ada ayat Quran, tak ada hadis, hujah tak kuat. Saya baca ayat ke mereka, tak tahu kenapa Tuhan nak tunjuk. Inna dina indallahi Islam. Saya baca ayat tu mereka. Masuk Menteri Beruk Wilayah Sultan Raja Nur tu senator tu, dia akan menang. Sombong tu tuan-tuan tu. Apa tak kalau kereta ni aku nak kena bubur ni di Masjid Ar-Rahman Universiti Melayu. KDK itu ramai anak. Tapi kuliah di Melayu boleh pas. Nanti kita buat solat hajat, minta hancur kat UMNO dan barisan ni semua. Mereka ada seorang AJK Beruk Mahir. Dia baik dengan Raja Nungsi. Dia guna kabel pun buat. Nak minta kuasa menteri wilayah Sultan, santai semua kuliah-kuliah. Maksud dia apa ada dalam mimpi aku tadi. Bila saya baca inna dina indallahi Islam, dia tengok saya urat. Agama Islam ni Allah kata sesungguhnya agama yang benar lagi diridai oleh Allah adalah Islam. Lepas tu saya orang-orang ngomong jadi kelang kabut. Atau aku pun terjaga. Banyak mimpi. Boleh nak aku jadi amor lah. Beliau lah. Duduk dalam guna agama. Kan? Jadi kita kena faham. Ayat ni dia kena orang berjuang. Berjuang untuk membela agama Allah. Saya nak baca hadis Muslim. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya bahwa fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dikatakan berjuang di jalan Allah, inilah hadis. Barang siapa umum yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah itu Al-Quran. Kalimat yang paling benar. Inna afdaqal hadis kitabullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebenar-benar kataan, kalam itu adalah kalam Allah. Kalam yang terkandung dalam Quran. Barang siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, maka itulah
yang dikatakan berjuang di jalan Allah. 6,236 ayat ini kita perjuangkan. Tabligh hanya memperjuangkan soal solat. Baru satu ayat ada. Syekh Muhammad Ibrahim, ulama hadis daripada Mesir, dia mai Pulau Pinang tak dapat sambutan sebab Pulau Pinang ni dah dikuasai oleh Wahbi. Walaupun dia ulama hadis, Wahbi kan nak dengar, dia kira tu guru dia ya. Apa fakir Albani, apa fakir Albani. Albani pun ulama linduk rock dia juga, rock punya tentang dia juga, dia pun ada tak betul. Awak dia mak tu lah Albani. Dia nak abang Syekh ni bila dia main, dia baca 2 ayat Quran. Dia pun untuk kewajipan melaksanakan undang-undang Islam. Dia baca inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah. Dia baca takat 2 ayat seterusnya wala taqulil khainina khatimah An-Nisa 125. Ayat ini sebagai hujah dia kata. Hujah yang mengatakan Muhammad SAW adalah seorang yang maksum. Kerana dia diperintahkan melaksanakan undang-undang yang diperlihat, yang dinyatakan kepadanya, yang terkandung dalam Quran. Kerana Quran ini kalam Allah, tak boleh silap. Jadi maknanya Muhammad memperjuangkan agama Allah untuk meninggikan kalimah Allah. Bukan soal solat saja. Muhammad SAW menegakkan sebuah negara Islam. Cuma dia lawan bendera kira UMNO zaman dulu. Kan? Kita UMNO zaman lah. UMNO tau. United Musyrikin. National Organization. United Munafik pun boleh. Kan? Dia 2 kali musyrik pun boleh. Munafik pun boleh. Kan? Tu main di apa nama? Di yang markas untuk syok. Ingat kalau dia buat ni. Berapa lama dah kita buat UMNO lah. Tak boleh surau masjid besar. Kan? Bukan takut orang buang aku, buang-buang pergi. Kampung nelayan dah bergila. Bukit Tambak dah bergila. Kan? Nampak tak usah ramai pun. Tapi dunia insyaAllah tak bergila. Kalau ramai sampai ke sini, dia buat Allah. Baik, kalau majlis. Bila majlis, dia tak. Hadis dia pun tak percaya. Jadi kalau dekat majlis ni, tak sakit. Jadi cerita yang satu.